Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Kita sambung kuliah kita di bawah bab pengurusan pengeluaran di bawah tajuk 1.2 C susun atau pengeluaran. Dan di sini saya tunjukkan satu image berkaitan dengan susun atau pengeluaran yang mana tafsirannya boleh kita lihat berkaitan dengan aktiviti menyusun mesin, jentera, stesen kerja, tempat penyimpanan, kedudukan tempat dan lorong dalam sebuah lokasi pengeluaran. Kalau kita tengok di sini, macam mudah sajalah untuk kita faham, iaitu bagaimana pihak pengurusan meletakkan dan menyusun yang mana kita senaraikan tadi. Mana mesin dia? Ini mesin dia. Ini contoh mesin lah. Ini mesin. Lepas tu ni stesen kerja, ni stesen kerja, ni pun stesen kerja. Tempat penyimpanan mungkin di sini, inventory, bahan mentah dan barang siap boleh jadi di sini. Lepas tu dan juga lorong. Ni lorong pergerakan pergerakan ini. Ni cara dan juga ke sini. Ini adalah bagaimana pengurus pengeluaran melaksanakan tugas penyusunan di dalam sebuah kilang. Baik, kita lihat objektifnya dulu. Apa objektif susun atau pengeluaran ni? Yang pertama ialah meminimumkan kos pengendalian. Disebabkan oleh susunan kita adalah secara teratur dan sistematik, dan cara kita nak mengendalikan mesin-mesin dan juga jentera di dalam stesen-stesen. Contohnya kita ada 10 stesen di dalam kilang itu. Maka stesen A dengan stesen B mesti berkaitan dan kos pengendaliannya adalah rendah disebabkan mereka adalah berhampiran. Kalau stesen B ini berada di hujung, stesen A ada di tengah, stesen C ada di awal. Jadi ini yang sangat menyukarkan. Kemudian ruang kilang secara efisien. Kilang ni kita tahulah dia punya ruang-ruang perlu digunakan secara cekap kerana bagi setiap kaki persegi adalah mempunyai kosnya tersendiri. Jadi kita tidak perlu biarkan ruang-ruang kosong begitu banyak dan meletakkan mesin dan jentera secara berselerak. Jadi kita kena susun dengan baik. Lepas tu bila susunan baik, maka pergerakan buruh pun tidaklah jauh ataupun pergerakan yang tak diperlukan tak berlakulah sebab mereka bergerak secara sistematik daripada satu stesen kepada stesen yang lain. Dan mengelak reka bentuk susunan atau kilang yang sempit. Tadi kita katakan susun secara efisien dan ekonomik. Jadi kita tak mahu ruang kosong yang banyak, tetapi jangan pula kita susun sampai sempit, nak lalu pun susah, nak bergerak pun payah, dan ini tidak baik dalam susun atau pengeluaran. Jadi kita yang kelima ialah memudahkan interaksi dan komunikasi antara pekerja, khususnya stesen-stesen yang berkaitan. Kalau stesen A dengan stesen D itu ada kaitan, maka kita jangan letaklah D itu di ujung. Jadi kita letak D itu di belakang. Contohnya macam inilah. Kalau kita katakan ni stesen ya. Stesen, ni A, ni B, ni C. Katakan sepatutnya D ni di ujung lah. Sepatutnya D di sini. Tapi kita tak letak D di sini sebab D ni ada hubungan dengan A, so D kita letak di sini. Jadi pekerja yang berada di sini boleh berhubung dengan pekerja yang berada di sini. Jadi mereka boleh berkomunikasi. Ini cara kita susunan lah. Lepas tu kita lihat memudahkan pergerakan keluar masuk produk. Jadi kalau produk ni ada produk akhir, kata padi, E, ni produk akhir dah.
maka sepatutnya gudang ada di sinilah. Jadi senang kita bawa masuk ke gudang. Ini kita gudang. Kemudian memudahkan promosi. Okey, oleh kerana produk yang kita hasilkan ni adalah untuk dijual. Jadi pihak Jabatan Pemasaran telah buat promosi kat luar. Jadi bila promosi berjalan di luar sana, sudah semestinya pengguna akan mencari produk tersebut. Jadi pergerakan produk ni mesti pantas bagi memudahkan pihak Jabatan Pemasaran membuat promosi. Kalau di dalam kilang pun banyak yang tergendala, bagaimana promosi nak dijalankan dengan baik. Dan juga sistem kawalan dan kawalan selamatan. Contohnya di stesen A dengan stesen B ni, kan, kita bolehlah pasang alat-alat penggera sekiranya keselamatan sangat dititik beratkan di sini. Jadi kita boleh pasang alat penggera ni di sini dan di sini. Kita faham kata A dengan B ni sangat berisiko. Dan mengurangkan masa pembuatan. Kalaulah proses ini berjalan dengan baik, maka proses pengeluaran pun dapat dijimatkan. Kalaulah A bergerak ke C, C ke B, lepas tu B ke D ataupun B ke E, menyusahkan, kan. Jadi menyebabkan masa digunakan yang begitu banyak. Ini adalah 8 objektif kenapa kita perlu susun atau pengeluaran secara sistematik. Kita lihat susun atur yang jenis-jenis susun atur ada 4, iaitu susun atur seluler, susun atur produk, susun atur proses dan susun atur tetap. Dan kita lihat susun atur tetap dulu. Di sini kamu boleh lihat ni bangunan. Ni bangunan. Dan kita lihat apa yang nak ditekan di sini ialah pekerja, mesin dan bahan mentah. Jadi mesti kita kumpulkan di satu tempat. Jadi bagi memudahkan penggunaan ataupun memudahkan pekerja mengambil input-input tadi dalam menghasilkan produk. Kalau tengok di sini, kalau tengok di sini ni adalah besi. Kalau besi ni duduk jauh, bukan yang mudah untuk pekerja mengambil besi ni. Sebab besi ni berat. So kita daripada awal kita letak dah tempat ni. Ni sebab ni dia letak ni adalah memudahkan pergerakan untuk buat beam di sini. Tengok beam di sini dah begitu dekatnya. Begitu juga dengan di sini. Kalau kamu tengok di sini pasir, batu bata apa semua berada di tengah-tengah ini. Jadi memudahkan pergerakan. Itu juga kalau lihat kepada maksud susun atur tetap ini ialah aktiviti pengeluaran seperti sumber bahan manusia, bahan mentah dan peralatan diletakkan di lokasi pengeluaran. Macam kita lihat tadilah. Ini disebabkan oleh apa? Saiz yang besar, berat dan sukar untuk dipindahkan. Jadi kita letak di lokasi pengeluaran. Cuma cara kita susun tadilah. Macam kita letak batu, simen, besi, jentera. Jadi di tempat yang berdekatan bagi memudahkan kita menghasilkan bangunan ataupun apa-apa sajalah. Jadi kita senang untuk gerakkan produk input ini di dalam penghasilan produk. Begitu juga kamu lihat di sini, tengok ni, dekat penerbangan ni kan kapal terbang. Jadi ni bahan-bahan mentah yang boleh kita station lah yang kita boleh lihat. Jadi memudahkan pergerakan dalam penghasilan kapal terbang tadi. Seterusnya susunan atau proses, iaitu kamu tengok ayat di sini, apa yang saya nak tekankan ialah
manusia ataupun alatan yang sama fungsi dalam satu tempat diletakkan. Ni yang sama fungsi dalam satu tempat ataupun dipanggil job shop. Peralatan mesin boleh dikongsi serta tidak terhad untuk pengeluaran satu jenis produk saja. Maksudnya, mesin-mesin ataupun peralatan ataupun pekerja akan dikongsi. Ini perkataan kongsi ni. Share. Bagi penghasilan produk. Maksudnya tidak terhad. Tidak terhad untuk satu jenis produk. Maksudnya banyak produk lah dia boleh hasilkan. Maksudnya mesin dan peralatan ini serta buruh ataupun pekerja boleh dikongsi bagi menghasilkan pelbagai jenis produk. Nanti kita lihat. Contoh dia bagi di sini ialah hospital, sekolah, pasaraya, bank, bengkel dan juga lain-lain. Jadi saya ambil contoh di sini iaitu proses kilang otomotif ni. Kilang otomotif ni. Jadi kita ada, katakan kita ambil Prodor lah. Kita ada Azia, Myvi dan Arus. Dan Azia dan Arus ni boleh akan masuk ke sini, Myvi pun masuk ke sini, Arus masuk ke sini. Tapi mungkin pada hari yang berbeza. Tujuan dia masuk ke sini buat apa ni? Untuk mengecat. Okey, untuk mengecat. Mengecat warna apa? Warna merah, warna putih, hitam dan sebagainya. Tetapi fungsi mengecat ni dilaksanakan untuk 3 jenis model ini. Ini yang dikatakan susun atau proses. Selepas siap nanti, mungkin hari pertama, hari kedua, Azia akan masuk untuk mengecat. Lepas tu dia akan keluar, dia akan masuk ke assembly department, iaitu nak pasang pintu yang telah dicatkan tadi dan juga bahagian-bahagian komponen yang lain. Okey, jadi mereka berkongsi fungsi. Myvi pula bila nak masuk untuk mengecat, dia akan masuk di room yang sama. Jadi room pertama ni, painting ini untuk banyak jenis kereta. Yang macam saya sebutkan tadi, jentera dan mesin dan juga pekerja akan dikongsi bagi menghasilkan pelbagai jenis produk. Susun atau produk. Yang ni selalu kita lihatlah. Melibatkan penyusunan satu barisan mesin mengikut urutan proses pengeluaran bagi memastikan operasi pengeluaran berjalan lancar dan sistematik. Maksudnya dia straightforward ni. Mesin yang sama digunakan secara khusus untuk mengeluarkan satu produk. Ingat di sini, mengeluarkan satu produk. Mesin yang sama. Maksudnya di sini bukan mesin sajalah. Pekerja pun pekerja yang sama. Menghasilkan satu produk. Sesuai digunakan oleh kilang yang menghasilkan satu jenis produk secara berulang berdasarkan standard atau piawaian yang telah ditetapkan. Jadi susunan dia boleh jadi S, L, U, I. Nanti kita tengoklah dia susun nanti. Kalau disusun macam ni, bentuk L. Kalau disusun macam ni, bentuk U. Kalau disusun straight macam tu, bentuk I. Okey. Contohnya pengeluaran sarung getah. Maksudnya bermula daripada getah cair ataupun getah pekat sehinggalah produk akhir. Minyak masak bermula daripada minyak buah kelapa sawit sehinggalah masuk ke dalam botol. Jadi proses ni dipanggil susun atau produk. Okey, ni produk layout. Dia bermula dengan stesen 1. Stesen 1 ni dia akan bergerak pergi ke stesen 2. Okey, bergerak stesen 2, lepas tu bergerak stesen 3 dan bergerak stesen 4. Ini bermaksud dia tidak putus-putus seperti mengikut proses. Ini mengikut produk. Ini mungkin satu produk je lah. Katakanlah minyak masak. Bermula daripada mana ni? Daripada kelapa sawit. Okey. Yang ni apa jadi finish product ni apa? Minyak masak lah yang telah dibotolkan. Okey, minyak masak.
yang kita duk masak di rumah tu lah. Okey, ni bentuk I. Bentuk I straight macam ni lah, macam saya sebut tadi, tak putus lah. Straight saja. Kalau yang ni bentuk U. Okey, bentuk U. Ni bentuk L. L terbalik ya. Tengok cara susunan ni bergantung kepada saiz kilang. Okay, saiz kilang. Kalau saiz kilang tu sempit, kita tak boleh lah nak buat sempit ataupun tu kita kena buat bentuk I. Kalau dia melebar, dia boleh jadi bentuk L. Ataupun kalau pendek, kita kena buat bentuk U. Bergantung pada saiz kilang. Dan yang terakhir adalah susun atur selular, menyusun peralatan dan kerja yang serupa ke dalam satu kumpulan. Ini berhati-hati lah. Dia punya statement ini, iaitu dalam satu kumpulan. Sel yang sama, bahagian proses pengeluaran menjadi lebih kecil serta berkemampuan mengeluarkan produk dengan cepat dan menjimatkan kos. Okay, nanti saya akan terangkan dengan lebih detail. Susun atur secara seluler merupakan kombinasi susun atur secara produk dan susun atur secara proses. Maksudnya dia ada ciri-ciri susun atur secara proses dan susun atur secara produk. Tadi produk secara proses kita faham kan? Dia satu fungsi tapi penghasilan produknya banyak. Yang ni susunan produk, dia hanya ada satu sahaja. Okey. Satu produk saja. Susun atau produk mengambil kira kecekapan proses pengeluaran yang dapat meminimumkan kos per unit dan penghasilan pelbagai produk. Okey. Okey, sekarang kamu lihat kepada susun atur seluler pengeluaran perabot. Baik, kita lihat yang pertama ni, individu yang pertama ni. Ini individu yang pertama, dia berada dalam satu sel. Sel dia adalah sel ini. Okey, apa yang dia buat ni adalah mesin pemotong. Dan ni adalah mesin mendebuk. Dan ini adalah bahagian pack. Jadi tiga fungsi ini berada dalam satu sel. Jadi bila selepas memotong, lepas tu dia mendebuk. Antara memotong dan mendebuk ni, dalam satu sel, bila dia bergerak keluar daripada sel ni, dia dalam bentuk susunan produk. Nampak tak? Okey, ni susunan proses. Tetapi dalam satu sel. Jadi orang ini akan melaksanakan tugas di dalam sel, iaitu memotong kayu, menebuk dan juga packing. Begitu juga dengan orang kedua ni, ni sel dia. Ni sel dia nah. Ni sel dia. Ni bahagian mill, memproses ataupun melicinkan, ada 3 dengan 4. Lepas tu dia ada lagi fungsi dia mendebuk dan juga memeriksa. Tapi orang ini melaksanakan tugas di dalam sel dia. Begitu juga dengan yang terakhir ni, sel yang terakhir. Orang ini akan buat inspection, test dan juga drill. Ini susun atur pengeluaran. Jadi kawan ni akan dilihat bergerak ke sini, lepas tu ke sini. Kamu boleh lihat, nanti saya akan postkan satu video berkaitan dengan seluler ni, bagaimana dia melaksanakan tugas tersebut. Jadi sekian dulu kuliah kita pada kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.